Iswardi Morni didapati bersalah menghina Agong. Kebebasan bersuara atau kesalahan besar. Isu kebebasan bersuara kembali menjadi perhatian negara apabila ahli PKR Iswardi Morni didapati bersalah atas tuduhan menghasut dan menghina Yang di-Pertuan Agung. Kes ini bukan saja mengundang perhatian ramai, tetapi juga mencetuskan persoalan mengenai batas kebebasan bersuara di Malaysia. Perbicaraan yang berlangsung di Mahkamah Session Kuala Lumpur menyaksikan Hakim MM Edwin Paramjoti menyatakan bahwa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Iswardi selepas memanggil 9 orang saksi untuk memberi keterangan. Di pihak pembelaan, Iswardi tampil sebagai satu-satunya saksi bagi mempertahankan dirinya. Tuduhan tersebut berkaitan dengan kenyataan yang dibuat oleh Iswardi dalam sebuah video yang dimuat naik di Facebook pada 29 Mei 2021 bertajuk Total Lockdown. Apa yang kerajaan gagal belajar dalam setahun. Video tersebut dibuat dalam konteks ketika Malaysia berada di bawah perintah kawalan pergerakan penuh akibat peningkatan kes COVID-19 yang mendadak. Negara ketika itu berada di bawah kepimpinan Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri. Dalam video tersebut, Iswardi dilaporkan telah mengeluarkan kenyataan yang dianggap menghina institusi diraja. Kenyataan itu kemudian mendapat perhatian pihak berkuasa dan membawa kepada tindakan undang-undang di bawah Seksyen 4-1-E Akta Hasutan 1948 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM5.000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Iswardi didakwa melakukan kesalahan itu di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Wangsa Maju sekitar jam 3 petang pada tarikh berkenaan. Walaupun telah disabitkan bersalah, hukuman terhadap Iswardi masih belum ditentukan karena Mahkamah menetapkan tarikh 23 Januari untuk mendengar hujah mitigasi daripada pihak pendakwaan dan pembelaan sebelum menjatuhkan hukuman. Dalam pada itu, Hakim MM Edwin Paramjoti turut mengenakan gag order terhadap Iswardi, melarangnya daripada mengeluarkan sebarang kenyataan awam atau membuat ulasan mengenai kes ini sehingga proses mahkamah selesai. Kes ini mendapat perhatian yang luas daripada pelbagai pihak, termasuklah penganalisis politik, aktivis kebebasan bersuara, dan ahli masyarakat sivil. Mereka melihat kes Iswardi sebagai ujian terhadap sejauh mana prinsip kebebasan bersuara yang termaktub dalam Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia boleh diamalkan dalam realiti sebenar. Ada pihak yang berpandangan bahwa tindakan Iswardi melampaui batas kritikan yang wajar dan telah menghina institusi diraja yang seharusnya dihormati sebagai simbol kedaulatan negara. Namun ada juga pihak yang percaya bahwa undang-undang seperti Akta Hasutan 1948 seringkali digunakan untuk menekan suara-suara kritis, khususnya yang datang daripada pihak pembangkang atau aktivis yang lantang bersuara menentang dasar kerajaan. Dalam konteks yang lebih luas, kes ini juga menggambarkan bagaimana media sosial telah menjadi medan utama untuk rakyat menyuarakan pandangan mereka. Dengan akses yang mudah dan pantas kepada platform seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, setiap individu kini mempunyai peluang untuk bersuara dan memberikan pendapat mereka secara terbuka. Namun, di sebalik kebebasan itu, wujud risiko bahwa sesetengah kenyataan yang dibuat mungkin akan disalah tafsir, dipolitikkan atau digunakan sebagai bahan bukti dalam pendakwaan di mahkamah. Kes Iswardi ini bukanlah kes pertama seumpamanya. Terdapat beberapa kes lain sebelum ini di mana individu-individu dikenakan tindakan undang-undang
karena kenyataan yang dianggap menghina institusi diraja atau kerajaan di platform media sosial. Ini menimbulkan persoalan yang lebih besar. Adakah undang-undang sedia ada, terutamanya Akta Hasutan 1948, masih relevan dalam era digital yang serba terbuka ini? Di samping itu, wujud juga pandangan bahwa kes Iswardi mungkin dipengaruhi oleh suasana politik ketika itu. Dengan kerajaan Perikatan Nasional yang sedang berdepan tekanan daripada pelbagai pihak, ada yang mendakwa bahwa tindakan ke atas Iswardi adalah sebahagian daripada usaha untuk mengawal naratif dan memastikan tidak ada kritikan yang keterlaluan terhadap kerajaan dan institusi diraja. Namun hujah ini pastinya akan dibantah oleh pihak yang percaya bahwa undang-undang mesti ditegakkan tanpa mengira latar belakang politik seseorang individu. Isu ini turut membuka perbincangan tentang keseimbangan antara hak kebebasan bersuara dan tanggung jawab untuk tidak melanggar undang-undang atau menghina institusi penting negara. Di manakah garis pemisah antara kritikan yang sah dan penghinaan yang melampaui batas? Adakah setiap individu yang mengkritik institusi diraja atau kerajaan harus dihukum dengan berat? Atau adakah kita memerlukan pendekatan yang lebih progresif untuk menangani isu-isu seperti ini, mungkin dengan memberi penekanan kepada pendidikan sivik dan literasi digital? Kesimpulannya, kes Iswardi murni bukan sahaja tentang tindakan seorang individu yang dikatakan melampaui batas dalam menyuarakan pandangannya, tetapi ia juga mencerminkan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam mencari keseimbangan antara kebebasan bersuara, pemeliharaan institusi diraja, dan penggunaan undang-undang yang adil dan saksama. Sama ada Iswardi akan dikenakan hukuman berat atau hukuman ringan pada 23 Januari nanti, kes ini pasti akan terus menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan rakyat Malaysia. Sebelum kita menamatkan sesi video kali ini, kita kena bercakap ataupun fahamkan apakah itu isu 3R. Mengapakah kita perlu patuhi tanpa kompromi dan kaitannya dengan kes Iswardi murni ini? Isu 3R yaitu race, yaitu kaum, religion, yaitu agama, dan royalty, yang membawa maksud institusi diraja sentiasa menjadi garis sempadan yang sensitif dalam konteks sosio-politik Malaysia. Negara ini dibina atas asas perpaduan antara pelbagai kaum, agama, dan sistem monarki yang menjadi simbol kedaulatan negara. Justru setiap kenyataan yang menyentuh salah satu elemen ini berpotensi menggugat keharmonian masyarakat jika disalahguna, diputar belit, atau disampaikan dengan niat provokasi. Prinsip ini jelas dalam setiap garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, termasuklah dalam media tradisional dan platform media sosial. Kes Iswardi murni ini pula yang didapati bersalah di bawah Akta Hasutan 1948 karena menghina Yang di-Pertuan Agong menjadi contoh jelas mengapa isu 3R ini perlu dipatuhi tanpa kompromi. Institusi diraja bukan sekadar simbol, tetapi merupakan salah satu tunjang kestabilan negara. Dalam konteks ini, kenyataan yang dianggap menghina atau mempersoalkan kredibiliti institusi diraja tidak boleh diambil ringan karena ia berpotensi merosakkan kepercayaan rakyat terhadap sistem monarki yang menjadi sebahagian daripada identiti Malaysia. Apakah pula pendapat Anda tentang kes Iswardi murni ini? Jangan lupa untuk kongsikan pendapat Anda semua di ruangan komen di bawah, dan juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Current Sphere MY sebagai tanda sokongan Anda semua. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi untuk mengikuti perkembangan isu-isu panas di Malaysia. Current Sphere MY membawa Anda analisis terkini dan berani. Terima kasih semua, sekian saja untuk video kali ini.